Okay, dan kita seperti biasa kita akan mutekan mikrofon. Kalau macam mana pun kalau ada apa-apa soalan boleh unmutekan mikrofon seperti biasa ya. Okay, kita lantik co-host dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا qauli amma ba'd. Kita mulakan dengan sekali lagi mengucapkan kesyukurannya kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita dan juga telah mengaturkan kehidupan kita. Ada yang dipilih untuk bersama-sama mengikuti ataupun mengambil usaha untuk merapatkan diri dengan Allah, dan ada juga yang dipilih untuk memahami kalam Allah, iaitu Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran itu banyak kali Allah mengatakan sebenarnya kebanyakan manusia ini tidak mengetahui, tidak mengetahui. Jadi apakah sumber ilmu yang ialah yang pertama sekali ialah Al-Quran. Jadi bermakna kalau insya-Allah kalau kita dapat menguasai isi kandungan Al-Quran itu, maka kita kemungkinan besar akan termasuk dalam golongan yang sedikit tadi. Kata ramai tidak mengetahui. Jadi kita tidak mahu termasuk dalam kumpulan yang ramai itu. Ya. Ramai tidak semestinya bagus. Ya. Dalam kacamata Allah, kacamata Al-Quran, yang ramai sebenarnya tak bagus. Yang dalam Al-Quran Allah fitrah manusia ni Allah dah mengenal ya. Yang sedikit tu yang bagus. Yang jadi kita nak pastikan apa yang kita aturkan kehidupan kita ni, kita akan masuk dalam golongan yang sedikit tu ya, yang berilmu, yang akan mengambil usaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran ni dan menghayati di dalam kehidupannya sebagai persediaan kita untuk untuk kehidupan yang sebenar di akhirat. Hidup di dunia satu ujian saja dan hanya satu kehidupan mata'ul hayatud dunia. Allah kata satu kehidupan kesenangan yang temporary ya, yang tidak kekal abadi. So pastikan kita sediakan ilmu yang cukup, guna pakai ilmu tu untuk persediaan kita ke hari akhirat nanti ya, insya-Allah. Okey, saya akan kongsikan skrin dan saya akan terangkan latar belakang kelas yang kita adakan pagi ini. Apakah sebenarnya konteks ya? Konteksnya pertama sekali, prosesnya kita adalah sambungan ya. Kita sebelum ni kita mengupas beberapa kalimah yang kita bincangkan dalam ayat ke-8 surah Al-Baqarah. Kalau saya pergi ke belakang sikit, kita akan pergi ke surah Al-Baqarah ni. Surah Al-Baqarah ni, ini ayat yang ke-6 dan kita telah membincangkan ayat ke-7 lama dulu ya, banyak bulan dulu.
Kemudian kita telah memasuki ayat ke-8, dan di ayat ke-8 tu kita telah berkongsikan semua kalimah-kalimah daripada kalimah yang pertama wa mina, lepas tu an-nasi may yaqulu amanna sampai ke billah. So kita sebenarnya apabila kita berkongsikan beberapa kalimah yang dibangunkan daripada tiga huruf akar alif lam ha, ya. So asalnya daripada sinilah, ya, kita membahaskan kalimah billah. Kita telah membincangkan yang kalimah tu adalah dibangunkan daripada tiga huruf akar alif lam ha. Kemudian kita telah pun cuba meneliti, walaupun tidak semua, kita dapati di dalam Al-Quran, ya, kita tekan di sini click for more ni, tuan-tuan boleh gunakan Quran dan tafsir dan perkata ni sebagai bahan sokongannya untuk pembelajaran kita. Dan kita kalau klik for more ni, tuan-tuan akan dapati alif lam ha ni telah membangunkan lebih kurang 2,851 kalimah, ya, yang dibangun alif lam ha. Itulah banyaknya kalimah yang dibangun. Sebab tu kita spend banyak masa dulu dan kita melihat senarai-senarai kalimah tu, dan kita cuba kupaskan kalimah-kalimah daripada 2,851 ni sebanyak yang mungkin, dan kita juga cuba berkongsikan kalimah tu di dalam ayat-ayat yang disenaraikan, ya. Banyak penyaraian tu kita gunakan apa? Kita gunakan korpus, ya, korpus Quran.com. Kalau saya nak kongsikan lagi ini, dulu alif lam ha tu kita pergi kepada mana? Kita boleh cari dia dalam menggunakan kamus Quran di sini, ya, ambil dan kita ambil alif lam ha di sinilah, ya. Itu penyenaraiannya semuanya di sini, ya, 2,851, ya. Kemudian disenaraikan untuk kita, ya, dan kita telah memilih, ya, sebab kalau tengok di bawah tu, ya, ada muka-muka surat dia tu, ya. Ini dia menggunakan ini untuk dictionary lah, ya. So ini penyenaraian dia dalam berbagai-bagai bentuk, ya, bentuk di sini. Okey, so hari ini kita nak teruskan perkongsian kita kepada kalimah-kalimah yang selepasnya, ya. Selepas itu billah, ya. So app ni yang bagusnya kita boleh lihat setiap kalimah yang kita ingin kongsikan tu dengan menekan cursor lah, menekan mouse tu, ya, mouse right click, left click. So mana kalimah yang kita nak tu, dia akan beri maklumat kepada kita, ya, maklumat kepada kita. Kalau kita nak wabil yaumi, contoh, kalau kita nak membahaskannya bermula pada hari ini, kita akan tekan itu, dia akan beri banyak maklumat, ya. So nanti kita akan proseskan maklumat yang ada ni, macam mana dia boleh membantu kita, ya, membantu kita dalam kita mengenal kalimah tu, ya, dan seterusnya kalimah yang sehingga selesai, ya, ayat yang kita bincangkan itu, ya. Sebelum tu kita imbaskan dulu apa yang sebenarnya Allah nak sampaikan kepada kita. Ayat ke-8 ni ialah Allah kata wa minan nasi, dan dari manusia, ya. Literal translation, dan dari manusia. Yang dimasukkan dan dari di antara manusia lah, ya, di antara manusia, man yaqulu, ada
yang ataupun orang yang berkata amanna, ya, kami telah beriman. Ini bentuk fi'il madhi, ya. Kami telah beriman. Pada masa perlakuan tu dia menggunakan fi'il mudhari', ya. Bermakna apa? Bermakna dia mengatakan, dia berterusan mengatakan yang dia memang beriman, ya. Amanna digunakan dalam bentuk madhi kerana dia dah mengaku dia beriman, mungkin bersyahadah dan sebagainya, ya. So tapi dia berterusan, ya, mengatakan dia tu adalah beriman dengan siapa? Billahi, dengan Allah, kerana Allah saja. Dia kata juga wa bil yaumil akhir, ya. Dia waw ni dipanggilkan waw atifah, ya, waw atifah. Jadi dia kata kami telah beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Ya. Kemudian dapat satu waw satu lagi, ya. So waw ni bukannya waw atifah, ya, bukan kerana apa? Apa waw atifah? Waw atifah ialah dia menambah cerita, menambah perkara kepada kalimah sebelumnya. Kalau sini kalimah yang pertama ialah billahi, so nak ditambahkan lagi dengan apa? Al-yaumil akhir. So menggunakan waw atifah, ya. Tetapi di hujung ni Allah nak menceritakan keadaan mereka tu, ya. Keadaan mereka, wama hum bimu'minin. So waw ni dipanggilkan waw haliyah, waw keadaan, ya. Maknanya mereka-mereka yang berkata ni, apakah keadaannya? Keadaannya ialah mereka tu hum, tidak, ma tu tidak. Ini partikel of negation, ma nafiah, ya. Dan padahal waw tu padahal lah, ya. Kalau kita nak gunakan tetapi pun boleh jugalah, ya, asalkan kita faham konteks makna dia betul, ya. Bermakna keadaan mereka, apa yang keadaan mereka tu adalah bercanggah sikit dengan apa yang mereka katakan itu. Sebab itu dia panggil waw khaliyah. Sedangkan ataupun padahal ma tu tidak. Jadi tidaklah hum mereka bimu'minin, ya, dengan orang-orang yang beriman, ya. So maksud bimu'minin ialah mereka tu sebenarnya tidak, ya, tidak beriman. Arab kadang-kadang, ya. Ma tu bukan apa ke? Dia memang macam mana kita nak bezakan dia apa dengan tidak tu? Ma ni. Oh, okey. Itu kena faham ayat-ayat lah. Sebab, ya, ma ni kalau kita tengok saja dia kita tidak nampak apa perbezaan dia, ya. Cuma kita akan nampak dalam konteks ayat tu. Kalau sebab apa? Kalau katakanlah dan apa mereka beriman dengan orang-orang beriman, jadi tak kenalah ayat tu. Ya, tak kena ayat tu. Kena cuba-cubalah. Maksudnya kena boleh, try error kat situ. Try and error pun boleh, ya. Sampai kalau lama-lama kita belajar mula-mula tak apa, ya. Belajar cuba. Kalau dan apa mereka beriman, tak jadi kan ayat tu. Tapi lepas tu kita cuba dan tidak mereka beriman. Boleh ma tu dah betul, tapi waw tu yang salah. Bukannya dan, ya. Sedangkan barulah tepat dia punya apa tu? Dia punya pengenalan dia, ya. So waw ni dipanggilkan. Maksudnya wow tu pun kena try error juga, boleh ke dan ke, sedangkan dia tetapi untuk permulaan ni kita sebab kita baru belajar kan, boleh try and error. Tapi sebenarnya sebelum kita pergi situ pun kita boleh dibantu, ya. Dibantu katakanlah sini kan kita tekan ni wama tu, sebab tu kita introduce app ni banyak membantu kita kan. Jadi nampak tak sini dia guide kita, ya, iaitu apa? Negatif partikel kan. So maknanya bukannya bukannya kata nama, ya. Kalau ma tu kalau apa tadi dia dipanggilkan isim mausul, kata nama kaitan, ya. So di sini ma adalah dia kata
partikel negatif, apa dia, harfun pun nafiah lah. Dan makna pun dia bagi di sini. Ya. So banyak. Untuk permulaan ni banyak kita boleh gunakan maklumat yang ada. Ya. So untuk kelas kita ni kita dua bahan, Quran dan tafsir dan perkata ni, dan juga korpus tu kita akan banyak ya gunakan untuk membantu kita ya. Okey. Itu mana tadi Ma ya, soalan kepada Ma tu ya. Okey, dan kita akan pergi satu-satu nanti ya. Ni saya nak kongsikan secara apa saja ya, secara ringkas dulu supaya bila kita mengupas nanti kita faham konteks dia tu. Jadi bermakna ini permulaan perkongsian Allah dengan kita, nak mengatakan ya di antara manusia ni ada orang yang tak serupa bikin lah, lebih kurang kata yang katanya cakap kampungnya tak serupa bikin ya. Yang ni ketika turun ayat of course ditujukan kepada kaum munafikin ya, orang-orang munafik di Madinah dan juga di Makkah ya, yang banyak mengatakan mereka beriman tapi sebenarnya mereka tidak ya beriman. Maknanya luaran mereka seolah-olah mereka beriman, tetapi ya dari segi perlakuan, dari segi komitmen kepada Islam dan sebagainya, jelas ya mereka itu adalah sebenarnya tidak beriman ya. Okey, dan konteks yang paling lebih penting ialah tujuan kita belajar ni ya, kelas-kelas yang kita jalankan ni adalah bukan setakat untuk kita nak belajar bahasa Arab ya. Kelas ni bukan kelas bahasa Arab. Kita tak mahu nanti kita nak belajar sebab kita tak tahu bahasa Arab, kita nak belajar bahasa Arab. Dia akan jadi pembelajaran yang akademik ya. Kita tak mahu macam kita nak Al-Quran tu dijadikan huda. Kita memahami dalam konteks kita nak menghayati ayat-ayat ni dalam kehidupan kita, bermula dengan memahamkan kalimah ni, kemudian memahamkan isi kandung ayat tu, dan kita mentadaburkannya ya, merenungnya dalam konteks hidup. Macam manakah ayat itu boleh mengorak kehidupan kita ya. Ayat yang boleh kita gunakan untuk sebagai rujukan, saya kongsikan, tuan-tuan boleh gunakan ayat surah As-Sad ya. Kalau boleh hafal lah ya, hafal, dan bukan setakat hafal, hayati dia ya, hafal, hayati surah As-Sad ayat ke-29 ni ya, yang mana Allah berkongsikan dan memberi peringatan selepas peringatan kepada kita ya, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab ya. Ini bahasa Inggeris, kita boleh tukarkan ke bahasa Melayu kalau nak tengok terjemahan bahasa Melayu. Kitabun tu menunjukkan kepada Al-Quran lah yang kita tengah belajar sekarang ni ya. Kitabun, bukannya kitabun tu untuk kita, kalau dulu-dulu kita diajar untuk belajar lepas tu kita nak khatam banyak kali. In fact sampai sekarang pun budaya tu masih lagi macam tu ya. Bulan puasa kita nak khatam 2 kali ya. Boleh 1 tahun tu kita nak khatam banyak kali. Jadi itulah fokus masyarakat kita kepada Al-Quran. Dan ada juga yang mengatakan kita nak baca banyak kali sebab kita nak banyak pahala ya, nak banyak dapatkan pahala. Jadi itu fokus yang betul, tapi tidak menepati apa sebenarnya tujuan Al-Quran tu kita baca ya. Jadi Allah kata kitabun anzalnahu ya, Al-Quran sebuah kitab, anzalnahu yang telah kami turunkan, ilaika, ika tu menunjuk kepada Nabi kita, yang turun kepada Nabi kita. Ada satu kitab yang mubarakun. Mubarakun ni boleh kita rangkum ke sebagai
yang penuh barakah ni dia mengandungi everything lah, ya, untuk keperluan kita. Ya, panduan dia, syafaah dia, penyelesaian dia, hala tuju dia, apa ni, hukum hakam, ya, dan sebagainya, semua ada dalam tu. Dia mubarakun tu, ya. Jadi ini sesuatu yang sangat bernilai dan tinggi darajatnya, ya, yang patut kita buat apa, liyadabbaru, ya, supaya, ya, di sini ditujukan kepada, ya, mereka-mereka yang menerima Al-Quran tu, ya, kita sekarang ni termasuk dalam ni lah. Nah, ya, mereka ni maksudnya yang menerima Al-Quran tu, kita telah menerima Al-Quran tu daripada Nabi kita. Jadi supaya mereka liyadabbaru, yang mentadabbur sini digunakan Melayu dia lah, merenungkan ayat-ayat. Merenungkan ayat-ayat tu bermakna apa? Bukan setakat kita baca dengan bunyi, ya, dengan bertajwid sahaja, ya. Kena faham dia dan faham isi kandungan dan renung dia. Renung ni maknanya memikirkan secara mendalam, ya, liyadabbaru ayatihi, ya. So kalau kita tengok sini wazan-wazan yang digunakan tu, ya, dengan bertasydid semua tu menunjukkan satu usaha yang bersungguh-sungguh untuk kita lakukan, ya, untuk kita bertadabbur, merenungkannya, ayat-ayatnya, ya. Nyahi itu menunjuk kepada kitab lah, ya. Bukan itu saja, kemudian ditambah lagi wa'atifah ini waliyatazakkaro, ya. Nah, merenung dia, memahaminya dan mengambilnya, menjadikannya sebagai peringatan, ya. Siapa yang diperintahkan mengerti ialah satu golongan, ya, satu golongan, iaitu dipanggilkan ulul albab, ya. So maknanya untuk memahami sampai ini kita kena usaha sampai kita masuk dalam golongan ulul albab ni, ya. Kalau kita ni biasa-biasa saja, kita ambil touch and go saja, ya. Kadang-kadang kita belajar, kadang-kadang kita tak belajar, tak bersungguh-sungguh, kemungkinan dia tak mencapai, ya, tak mencapai matlamat ni, ya. So dia mesti kena usaha, kena sampai ke tahap apa yang dipanggilkan ulul albab ni. Dikatakan sini orang-orang yang berakal budi mendapat, ya, peringatan ni, yang inilah waliyatazakkaru tu, ya. So maknanya orang yang hebat, ya, pemikirannya, berakal, memikirkan, menggunakan akalnya, ya, untuk memahami isi kandung Al-Quran tu dan mengaitkan dalam kehidupan kita dan melakukan tindakan-tindakan yang bersesuaian, ya. Tujuan kita ini vision, ya. Jadi bila kita belajar ni, kalau kita kemas vision ni, kita akan terus istiqamah, ya. Sama ada pembelajaran itu mencabar, ya, ataupun mudah, itu secondary. Tapi yang pentingnya kita nak sampai ke tahap, ya, ke tahap ini satu hari insya-Allah dengan bantuan Allah, ya. Insya-Allah nanti kita akan juga kongsikan ayat-ayat lain yang juga berkaitan, ya. Maknanya di sini arahan tu kepada kita sendiri nak yang merenungkan tu, bukannya kita dengar orang lain merenungkan untuk kita. Merenung itu membantu saja, tetapi kita sendiri akhirnya, sebab tu kita kena belajar, kenalkan. Kalau kita tak kenal kalimah tu, nanti kita tak dapat sampai ke tahap merenung. Kita hanya mendengar saja orang lain yang buat tadabbur untuk kita, ya. Itu bezanya, ya. Sebab tu program yang kita aturkan ni, kita membantu rakan-rakan kita mengenal setiap kalimah tu. So, itulah prerequisite sebelum kita boleh mentadabbur, ya, dan memahamkan ayat, ya, ayat Al-Quran insya-Allah, ya. Jadi untuk perkongsian ni saya akan gunakan pertama bahan tadi sebagai contoh. Kalau bilion tu kita akan gunakan di sini, ya. So kita akan gunakan maklumat ni. Kalau ada catatan-catatan tu saya akan tambah di tepi-tepi ni, ya, sebelah tempat-tempat kosong tu, dan kita akan boleh simpan dia print screen untuk catatan. Yang ni pertama maklumat
Dan yang kedua tu saya juga akan bantukan dengan yang corpus.com tadi, iaitu kita pergi nak cari kalimah tu, kita senang, kita pergi word by word di atas ni. Ya, lepas tu pilihlah surah Al-Baqarah yang ini word by wordnya. Surah Al-Baqarah, lepas tu pilih ayat yang kita nak tu, iaitu nombor 8. Ya, inilah. Pilih surah nombor 2. Sini boleh tekan, dia akan nombor surah tu boleh pilih, ya. So kita pilih nombor 2 dan ayat ke-8, ya, daripada banyak-banyak ayat kita pilih ayat ke-8 dan tekan go. Ya, tekan go, dia akan bawa lah kepada ayat itu, ya. Nah, di muka surat yang sama tu dia juga ada ayat lain, iaitu ayat ke-7. Dia bermula ayat ke-7 lah. Jadi yang ke-8 ni tuan-tuan boleh lihat sini lah, ini 7. Scroll ke bawah sikit, dia bermula 8 di sinilah. Ni. So dia bermula di sini, iaitu wa minan nas. So tiap-tiap kalimah tu diterangkan untuk kita, ya, membantu kita. So kalau kita dah sampai sini, saya akan tekan di sinilah. Tekan dia sekali lagi. So di sini dia beri maklumat, ya, sebagaimana yang diberi oleh Quran, tafsir dan perkataan. So kita ada 2 bahan, ya, untuk membantu kita mengenal, ya. Kalau terdapat maklumat yang tidak ada sini, kita akan tambah, ya. Kita akan tambah. Okey. So hari ini kita buat reki dulu saja, ya, pengenalan, supaya besok kita akan mulakan perbincangan, ya, kepada kalimah wabil yaumi itu. Dan di bawah ni pun ayat tu ada juga dikongsikan dengan kita sekali. Kalau kita nak rujuk kepada ayat dan juga makna, kita boleh rujukkan di sini. Begitu juga di tafsir tadi, ya, kalau kita nakkan maklumat yang lebih daripada sini, kita akan boleh pergi ke bawah ni, ya, bahagian klik untuk selanjutnya. Kalau kita tekan di situ, ya, dia akan pertama ayat itu dipaparkan. So kita tahu beliau ni dalam konteks di mana, ya, dia highlightkan, ya. Kemudian di bawah ni juga dia bagikan 3 huruf akar. Kalau kita nak tahu ya, waw, mim ni dalam berapa kali digunakan dalam Quran, so kita akan tengok di sini, click for more. Ya, so dia nyatakan di sini dia digunakan sebanyak 475 kali, ya, dan sebagainya, ya. Bagi setiap komponen pun dia akan nyatakan jenis-jenis komponennya. Kalau ini dia bantu kita dengan warna sekali, ya. Wow ni warna merah, yang ni lah. Kemudian ba tu yang warna biru. Lepas tu yang hitam tu ataupun grey tu, dia yang dia katakan kata sandang, ya. Dan yaumi itu adalah kata benda, ya. Itu lebih kurang cara kita menggunakan maklumat ni untuk membantu kita mengenal kalimah-kalimah tu, ya, untuk permulaannya. So target kita dulu, ya, mesti kenal kalimah tu dulu sebelum kita cuba memahaminya dalam konteks ayat tu, ya. Dan kita akan, sebelum kita mengupaskan isi kandungan ayat itu, insya-Allah. Daripada masa yang sama, sekiranya kalau perlu tiap-tiap kali kelas kita akan juga sediakan Lexilogos keyboard ni, ya. Sekiranya kita nak menulis, ya, dan membuat penerangan kepada setiap kalimah ataupun perkataan-perkataan yang digunakan dalam kita boleh gunakan Arabic keyboard online ni untuk menulis sama ada ayat Al-Quran ataupun kalimah-kalimah Arab ataupun dalam bahasa Jawi, Melayu, ya. Dan pada masa sama, sekiranya kita nak mendapat maklumat tambahan, kita juga akan gunakan Arabic Wiktionary di sini, ya. Kita standby dia dalam Chrome ni, ya. Kita standby dia. Apa-apa saja yang kita nak, kalimah yang kita perlu, kita masukkan dalam search box ni.
So dia akan cari untuk kita bantu. So kita cukup sebenarnya dari segi bahan dan peralatan untuk kita belajar Al-Quran secara digital ni cukup yang untuk tahap permulaan ni, iaitu tahap asas ni insya-Allah. Okey, so kita akan nanti kita akan mulakan perkongsian tu besok hari ini saya nak bagi the overview supaya terutama kepada mereka-mereka yang tidak mengikuti daripada awal dulu. So kita akan balik semula dan seterusnya pembelajaran kita nanti kita akan teruskan ayat demi ayatnya dan fokus sekarang kita akan habiskan dulu muka surat yang keempat ni Al-Baqarah sampailah ke ayat 16 yang bermula daripada yang ini kita sudah selesai dulu 6 dan 7 yang kita sekarang ni di dalam ayat yang ke-8 dan seterusnya nanti ayat habis 8 kita akan terus ayat ke-9 dan seterusnya So itu saja untuk penerangan pagi ini. Sekarang sudah 7.46, kita besok seperti biasa kita akan mulakan 7 suku dan kita akan berkongsi sampai 7.45 insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.